Kita juga nak mendapatkan respon daripada sahabat penyampai kita Andy Reza Rohadian berkenaan tentang lawatan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke Arab Saudi. Tapi semuanya seketika nanti dan kita akan kembali selepas ini. Tapi kita nak terus saja bersama dengan Andy yang sudah pun bersedia di talian pada ketika ini. Assalamualaikum, selamat pagi Andy. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar? Haji Ismail. Masya Allah, Andy Reza. Apa khabar? Ya, kita menyaksikan laporan yang dibuat oleh anda untuk lawatan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke Arab Saudi. Sedikit rumusan ya berkenaan tentang kita memberi sedikit respon, cakap-cakap berkenaan lawatan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tersebut. Alhamdulillah, kesihatan baik walaupun sedikit penat kerana faktor cuaca dan juga jadual padat yang mengisi kunjungan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Arab Saudi kerana beliau ke Arab Saudi berkunjung ke tiga lokasi utama iaitu Jeddah, kemudian ke Mekah dan terakhir ke Madinah sebelum berangkat semula ke tanah air. Secara keseluruhannya, saya berpendapat bahawa kunjungan Perdana Menteri ke Arab Saudi ini mencapai objektif utamanya. Pertama, dalam aspek ekonomi, perdagangan dan juga pelaburan. Yang kedua, membawa juga misi penting berkaitan dengan hal ehwal Islam, terutama perkara-perkara berkaitan dengan Islamofobia, dan juga saya sifatkan lawatan rasmi Perdana Menteri ke Arab Saudi ini cukup signifikan dan tepat pada masanya dalam usaha menyatu padukan negara-negara Islam. Ismail, kerana kita juga tahu bahawa Arab Saudi baru saja melakukan rekonsiliasi ataupun pemulihan politik dengan Iran. Justru ini satu permulaan yang cukup baik di mana Malaysia boleh memainkan peranannya walaupun sebuah negara kecil dalam aspek ekonomi berbanding dengan negara-negara Arab, terutama Arab Saudi. Tetapi dalam konteks Islam, Malaysia merupakan antara pengasas OIC. Justru suara Malaysia ini amat signifikan untuk diangkat kepada OIC, Ismail. Ya, Andy, mungkin ada pihak mengatakan terlalu awal untuk kita membawa dan juga membuat penilaian prestasi kepada kerajaan pimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim melalui kerajaan perpaduan. Tetapi apabila lebih kurang 4 bulan, sudah banyak negara yang dilawati, melakukan lawatan rasmi oleh beliau dan juga termasuk dengan Arab Saudi. Jadi bersandarkan kepada pemerhatian anda melalui delegasi yang terbang ke Arab Saudi, apakah ia melihatkan bahawasanya aspirasi politik dan juga politik antarabangsa oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim berada di laluan yang tepat untuk membawa Malaysia setapak lagi ke hadapan? Baik, terima kasih. Saya rasa isu cepat atau lambat ini tidak sewajarnya dipertikai, tapi ini hak masing-masing untuk mempertikai sama ada terlalu awal untuk menilai. Kalau bukan sekarang, bila waktunya untuk kita menilai prestasi kerajaan perpaduan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim? Jadi, bagi pendapat saya, kalau kita ada ruang dan peluang untuk menarik lebih banyak pelaburan, meningkatkan kerjasama bersama dengan negara-negara luar termasuk negara-negara Islam, kita perlu manfaatkan ruang dan peluang yang ada itu. Kerana dengan memanfaatkan ruang dan peluang yang ada itulah akan nanti dinilai oleh rakyat Malaysia bagaimana prestasi kerajaan perpaduan bawah pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ini. Baik, pertamanya, kalau nak bercakap tentang prestasi ini, yang boleh saya kongsikan adalah pada hari pertama, kedua dan ketiga kunjungan rasmi Datuk Seri Anwar ke Arab Saudi, agenda utamanya tertumpu pada pertemuan dengan komuniti perniagaan di Jeddah, di Mekah dan juga di Madinah untuk menarik lebih banyak pelaburan dan juga perdagangan daripada Arab Saudi. Arab Saudi merupakan rakan dagang terbesar Malaysia di rantau Asia Barat. Dan Arab Saudi yang kita perlu faham merupakan negara terbesar di Asia Barat. Justru negara ini menawarkan akses yang cukup besar kepada Malaysia untuk diterokai. Kita perlu tahu juga bahawa sekarang ini di bawah kepimpinan Putera Mahkota yang juga PM Arab Saudi, Muhammad bin Salman, MBS,
sedang giat membangunkan Arab Saudi dalam sektor-sektor perkhidmatan. Banyak projek bertaraf giga yang sedang berlaku ataupun sedang dilaksana di Arab Saudi. Mereka tidak mahu lagi tertumpu kepada sektor tradisionalnya, iaitu minyak dan gas. Justru peluang ini perlu dimanfaatkan. Lawatan rasmi PM ke Arab Saudi ini sangat-sangat penting untuk kita mengintai usaha sama baharu. Sebab kepakaran yang ada oleh Malaysia dan pengalaman dalam aspek kejuruteraan sudah memberikan kelebihan untuk Malaysia mendapat tempat untuk terlibat sama dalam projek-projek tersebut. Kalau kita ingat, Arab Saudi sendiri sudah mengakui bagaimana kemampuan dan kebolehan Malaysia dalam aspek kejuruteraan. Misalnya kita pernah diberi mandat untuk mengendalikan rel Al-Masyair Al-Mugadasah Mekah Metro dan juga pembinaan kerja-kerja naik taraf jabatan ke Kompleks Jamarat. Justru ini peluang yang baik. Kalau ada yang kata isu ini kita tak boleh menafikan. Ada cakap-cakap yang bahawa lawatan Perdana Menteri ke Arab Saudi ini membuang duit rakyat atau sebagainya. Tapi untuk individu yang ada di sana, saya menafikan perkara itu kerana ketika pertemuan bersama dengan komuniti perniagaan, mereka nyata teruja dengan pelawaan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mereka meningkatkan pelaburan ke Malaysia. Pertama, asasnya ataupun pokok mereka mahu meningkatkan pelaburan di Malaysia adalah kempen Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi kepimpinannya, iaitu dasarnya yang menekankan tadbir urus ataupun tata kelola yang baik, yang menekankan aspek membantras rasuah habis-habisan. Okey. Ini satu kejayaan yang cukup luar biasa untuk Malaysia dengan saiz ekonomi yang kecil dan juga negara yang kecil. Okey. Di sebalik lawatan rasmi tersebut, walau apa jua hasil dan juga kejayaannya, saya kira pasukan yang tepat dihantar ke Arab Saudi, pasukan kewartawanannya untuk membawakan laporan berita-berita semasa. Tahniah Andy Reza, dan juga jaga kesihatan. Kita harapkan yang terbaik laporan dari semasa ke semasa oleh Andy Reza Rohadian. Terima kasih Andy. InsyaAllah. Terima kasih Haji Ismail. Okey, alhamdulillah. Terima kasih. Okey, kita nak berjeda seketika dan kita akan kembali selepas ini. Itu perkongsian yang dibawakan oleh pasukan wartawan kita ke Arab Saudi yang juga diiringi dengan juru kamera dan juga mengiringi Yang Berhormat Menteri Komunikasi dan juga Digital dan juga Yang Berhormat Menteri Luar. Kita nak berehat dan akan kembali selepas ini.